Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam buat semua topan-topan, semua haters, semua haters, pun kita sayang juga. Semua yang berdoakan, semua supporters produk-produk Brotherhood. Untuk korang yang dah order baju warna biru gelap ni dengan silvernya logo ni, barang dah sampai. Jadi malam ni lepas buat live ni gua buat order korang. So sabar, harap bersabar. Gua akan buat malam ni untuk baju yang mana order baju warna biru PDRM, biru gelap ni, kita akan hantar tracking awal pagi esok, dan kita akan post esok lah. Baik, nak bincang pasal apa ni? Horn Tenonet pula kena saman. Ya ke? Horn Tenonet pun kena saman? Lori korang pun satu, awak lah pasang horn kan dah kena saman. Penjara pun kena. Macam exhaust motor. Amboi. Macam-macam doang ni sang. Exhaust motor bising pun kena kan. Yang rempit-rempit tu baguslah kena. Yang merempit-rempit kat tepi jalan, merempit dekat stesen minyak, merempit kat kawasan perumahan. Tu memang bagus kena. Gua sokong. Gua sokong usaha kerajaan untuk saman diorang ni. Bagus. Yang Horn Tenonet tu. Itu macam mana pula? Patut kena penjara kat ke? Nak saman-saman lah, tak payah penjara. Nak saman-saman je lah. Ada duit bayar. Tapi boleh ke bayar? Zaman PKP ni, zaman COVID ni, dengan banyak lori-lori driver tak ada job, boleh ke mereka bayar? Jadi nak saman tu pakai otak. Dia sebenarnya, gua sebenarnya sokong mana-mana usaha kerajaan yang untuk demi kebaikan rakyat, gua sokong. Okey? Terutama yang melibatkan nyawa. Macam jalan rosak, jalan berlubang, kontraktor air buat kerja trenching macam Pokimak, manhole macam sial. Itu tak ada pula diorang saman. Ada saman? Tak ada. Tak ada. Gua beritahu sekarang, tak ada. Tak ada pula. Polis nak saman mana-mana ke, tak ada. JPJ saman syarikat air, tak ada. Tak ada. Walaupun diorang terima cukai jalan. Macam mana? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Terima cukai jalan, tapi dia tak boleh ambil tindakan terhadap pihak yang merosakkan jalan. Siapa boleh jawab? Tag, share, like. Siapa boleh jawab? KKR tak, Kementerian Kerja Raya tak dapat cukai jalan. Kementerian Kerja Raya tak dapat cukai jalan. Yang dapat cukai jalan JPJ. JPJ tak boleh ke tolong brother-brother kita ni? JPJ, tolong brother-brother kita ni saman pemilik laluan. Boleh? Saman developer, boleh? Saman syarikat utility, boleh? Tu syarikat air tu. Air Selangor, pipe, kontraktor pipe tu, kontraktor air kat Johor tu. Boleh saman? Saman lah. Itu saman kalau ikut akta tu RM50,000 hingga RM100,000 tu. Perkeliling dah keluar oleh KPKT. Perkeliling dah keluar. Saman dah boleh keluar RM50,000 hingga RM100,000 tu. Satu syarikat, satu kesalahan tu. Satu kesalahan RM50,000 sehingga RM100,000. Kaya korang. Kaya kerajaan. Tapi kenapa tak nak satu saman pun tak ada keluar sekarang? Pelik tu. Sama budak-budak motor, sama pemandu lori, pakai Horn Tenonet. Kau saman diorang pun, gua bukan cakap jangan saman. Kan, arahan dah keluar pada korang. Saman lah, tapi diorang ada ke duit bayar? Zaman-zaman susah macam ni. Pakai otak. Tengok situasi. Tapi kita kena lihat juga, ada juga pihak-pihak kerajaan negeri yang sekarang ni meringankan beban. Ini kita sokong lah. Kerajaan, kita tahu kerajaan tengah susah, rakyat pun tengah susah. Dia money flow. Rakyat spend, cukai pergi pada kerajaan. Rakyat spend, cukai pergi pada kerajaan. Simple economics. Okay? So kalau rakyat susah, kerajaan susah, kerajaan nak tekan balik pada rakyat, nak pergi mana? It's all money flow, bro. Basic economics. Takkan tu pun tak belajar. Kalau rakyat tengah susah, kau tekan dengan saman, kau rasa apa jadi? Adakah duit tu masuk juga? Tak masuk. Kemungkinan rakyat yang tak mampu tu akan dipenjarakan. Tak bayar, kena warrant tangkap. Betul? Tak bayar, kena warrant tangkap. Orang tangkap, nanti lari roadblock.
Salah lain pula. Jadi adakah kerajaan kita sekarang ni dia berfikir secara rasional? Itu persoalan sekarang. Adakah kerajaan sekarang berfikir secara rasional? Dan sebagaimana sebelum saman dikeluarkan, gua nak tanya, gua nak tanya semua pihak yang berkaitan, kalau ada wakil-wakil pihak berkaitan boleh tulis kat bawah. Boleh masuk, tak ada masalah. Kita berbincang secara ilmiah. Saman modify motor, saman exhaust, saman Honda Nonet. Tapi mana kempen-kempen kesedaran korang? Mana kempen-kempen pendidikan korang sebelum saman dikeluarkan? Tunjuk gua satu contoh kempen yang kau nak buat. Satu contoh. Tunjukkan gua. Sebab selama ni yang buat kempen keselamatan jalan raya, gua, Brotherhood. Kempen keselamatan jalan raya Dr. Moto, Malaysia dan international, gua. Kempen keselamatan jalan raya Lanskopo Mamat, gua. Mana kempen korang? Mana kempen korang? Jangan ubah soal motosikal. Jangan pakai motor exhaust bising. So, gua yang cakap dulu. Gua yang beritahu budak-budak ni jangan pakai exhaust bising. Gua. Mana pihak-pihak korang yang keluarkan saman ni? Mana kempen pendidikan korang? Oh, kalau korang ada anak, kan, tiba-tiba ada orang datang, marah anak kau, kan, penampar anak kau marah. Asal tak cakap baik-baik dulu? Kau jawab. Awak marah-marah anak saya ni, apa saya tak cakap baik-baik dulu? Oh, boleh kau soal. Kenapa kau tak cakap baik-baik dulu dengan anak aku? Kenapa tu kau penampar? Kenapa tu kau marah? Samalah kerajaan dengan rakyat. Sebelum kau penampar rakyat dengan zaman-zaman COVID ni, sebelum kau marah, kau tekan rakyat, zaman-zaman susah PKP tak ada job ni, persoalannya mana pendidikan korang? Mana kempen kesedaran korang? Apa JKJR? Jabatan Keselamatan Jalan Raya? Dah tak ada dah. JKJR dah tak ada dah. Dulu ada pun buat kempen advokasi. Apa itu kempen advokasi JKJR? Dia pergi flat-flat rumah-rumah, dia tampal stiker bodoh tu. Dia tampal stiker bodoh tu, tak minta izin. Tu kempen advokasi JKJR yang sekarang dah tak ada dah. Pergi event-event, buka satu meja, tercongok. Ni orang datang. Gua pernah datang kempen JKJR. Gua tanya, ni apa ni bang, helmet ni? Apa helmet mereka macam? Oh, ini helmet ni yang ada sirim yang kerajaan galakkan, penunggang semua kena pakai. Dia pap. Pandai cakap tu. Gua tanya dia balik, habis arai, Shoei semua tu, yang mahal-mahal tu. Tak ada pun. GV, helmet GV tu bertahun nak dapat Malaysia punya kelulusan. GV. Itu helmet bagus. Tak ada sirim pun mula-mula. Sui, arai. Ada sirim. Helmet RM80 kau ni ada sirim. So, pendekatan yang terbaik sebenarnya dalam situasi COVID. Kalau situasi biasa, gua tak kisah, bro. Situasi biasa, rakyat ada duit, rakyat ada kerja. Kau nak saman-saman lah. Dipersilakan. Gua lagi suka kau saman tu, motor peng, bising-bising tu. Zaman okey. Zaman rakyat ada duit. Zaman boleh buat pilihan raya. Gua suka. Tapi pilihan raya, YB naik motor tak pakai helmet, dengan budak-budak motor bayar RM50 seorang, konon bayar lah, ramai tak dapat juga. Hidup, hidup rakyat. Pergi pusing kampung. Exhaust buluh. Bising orang kampung. Satu kampung korang pusing dengan tak pakai helmet. Polis escort. Kenapa masa tu kau tak nak keluar saman? Kenapa masa Najib atas motor custom, gua nampak Mahathir pun pernah ada atas motor custom Batman, Eastern Bobber punya. KL Bike Week, kerajaan sokong, tourism sokong, ambil gambar semua masuk. Wah, bersama dengan anak-anak muda. Kami bagi pihak kerajaan menyokong penuh kreativiti anak-anak muda. Kami menggalakkan industri motosikal custom diperbanyak, diperluaskan lagi. Kerana ini menjana ekonomi negara. Sebagaimana Paul Tudor
Paul Turtle yang mempunyai rancangan televisyen sendiri. Kami menyokong anak-anak muda Malaysia untuk bertindak kreatif. Menyokong industri-industri kreatif Malaysia. Habis tu sekarang ni pakai exhaust lain sikit. Tak pakai exhaust lah. Pakai brake caliper. Brake caliper lain sikit kena saman. Gua betul ke lu betul? Gua cakap ni betul ke apa? Adakah korang ni bagaikan ketam mengajak anak berjalan? Masa atas pentas dengan politik, bendera politik semua, pergi custom bike show, kami menyokong industri kreativiti anak-anak muda. Perlu diperluaskan. Perlu diperkasakan. Sekarang tukar kaliper kena saman. Tukar brake kaliper kena saman. Budak Naja Blade 250 carburetor tukar jadi R1, R6, lagilah kena saman. Di manakah ketelusan kerajaan dari sudut ni? Gua cakap, sekali lagi gua ingatkan. Korang nak saman exhaust bising bagus. Ya? Korang nak saman-saman ni buat waktu bukan zaman orang susah. Simple economics. Rakyat ada duit, rakyat spend, kerajaan dapat income melalui tax, patah balik pada rakyat. Simple as that. Rakyat tak ada duit, kau nak saman lagi. Simple economics. Gua salah. Tapi gua masih sokong lagi. Ada beberapa kerajaan negeri sebagai contohnya, Negeri Sembilan. Tengah susah, berniagalah korang kat depan rumah korang. Tak ada masalah. Di BKL, time susah PKP, berniagalah korang. Pergi daftar SSM. Di BKL bagi izin. Itu adalah contoh-contoh yang baik. Mengurangkan beban rakyat. Ya? Dengan duit KWSP sekarang ni. Kau beritahu aku? KWSP telah menjelaskan bahawa 1.6 juta rakyat Malaysia telah hampir mengeluarkan atau hanya meninggalkan RM100 baki dalam akaun satu melalui pengeluaran Aisina. 1.6 juta sama ada habis atau tinggal RM100. Itu bermaksud 30% daripada pencarum KWSP. 30% pencarum KWSP sama ada kosong atau tinggal RM100 dalam akaun nombor 1 melalui pengeluaran Aisina. Bukankah ini menjadi satu penanda atau indikasi kepada kerajaan bahawa rakyat tengah tak ada duit? Nak buat kuat-kuasakan balik benda-benda macam ni boleh. Jangan time rakyat susah. Buruk akibat dia nanti. Gua tak nak beritahu akibat dia apa, tapi gua dah beritahu budak-budak motor, semua leader-leader, jangan sokong, jangan bawa bendera parti politik dalam pilihan raya umum yang akan datang ni. Sokong, tag, share, like. So, pendekkan cerita, saman seorang-seorang budak-budak motor ni, kau kejar. Saman jalan raya rosak, syarikat air, syarikat telco, syarikat elektrik, pemaju, utility, kau buat bodoh. Simple. Setuju? Tag, share, like. Tak setuju? Terangkan kenapa. Dan gua ulang sekali lagi. Di mana pendidikan terhadap rakyat untuk jangan ubah suai benda semua. Sebab kalau siapa yang follow kempen keselamatan jalan raya Dr. Motor, gua yang cakap jangan modify motor. Gua yang cakap. Tak ada orang kerajaan cakap. Gua yang cakap. Itu pun pakai duit sendiri. Kempen tu pakai duit sendiri. Gua cari sponsor. Gua pakai duit sendiri. Kumpulkan sponsor ramai-ramai, buat kempen keselamatan jalan raya. Kerajaan tak bagi duit. Adalah dia selitkan logo dia. Tak apalah, gua beri can. Duit tak ada. So, kita nak, kalau nak pukul rata. Pukul rata semua. Jangan memilih. Kemudian pakai otak. Mana pendidikan pada rakyat? Orang marah anak kau sound orang tu. Kenapa kau tak ajar anak aku? Anak aku ni budak, tak tahu.
Tak diajar. Kau marah orang tu. Tapi kau boleh keluarkan saman tanpa mendidik rakyat. Sebenarnya saman ni kalau di luar negara, di tengok negara-negara maju, di Australia sebagai contohnya, atau di Singapura, atau di US, saman ini hanya bertindak sebagai, saman ini bertindak sebagai apa? Kalau dia dah didik, dia dah beritahu, baru dia keluar saman. Dia boleh bagi amaran dulu. Kalau pihak berkuasa Malaysia ni pandai, dia bagi amaran dulu. Kan? Kalau buat lagi, baru kena. Bukannya turun naik atas lori. So, kita nak pendidikan. Pendidikan. Nampak tu? Abdul Muhsin. Sungai punya kes tercemar, bersepah, tak settle-settle lagi. Tiba-tiba, just join roadblock exhaust. Betul? Setuju? Selangor punya banyak kilang-kilang haram. Johor punya banyak kilang haram. Tak ada pula dia tengok sungai tu yang membunuh. Banyak orang dah kena keracunan. Dia buat bodoh. Itu dia buat bodoh. Siapa tak puas hati boleh jawab. Kalau apa yang gua cakap ni salah. Berapa banyak event motor show dekat Malaysia? Berapa banyak event motor show yang kerajaan sokong sebelum ni? Sebelum PKP lah. PKP dah tak boleh buat event dah. Berapa banyak? KL Bike Week antaranya. Retro Mania antaranya. Asep, brother Asep punya event. Dekat dulu Podition banyak, PD Bike Week, semua dengan motor custom, exhaust semua, dengan YB datang bagi semangat pada anak-anak muda, kreativiti, apa benda pun tak ada. Now kalau kita perhalusi sedikit, rentetan tindakan kerajaan atas dasar automotif negara yang lebih baik, sebagaimana pernah direncanakan dahulu. Automotif negara yang lebih baik. Mana perginya automotif negara yang lebih baik? Mana perginya? Tu, kereta terbang kau tu. Mana perginya? Kereta terbang pun kau kopi China. Kereta terbang pun kau kopi China. Bagi peruntukan berapa juta? Berapa juta? Untuk R&D kereta terbang? Berapa juta? Bukannya kau buat, kau kopi daripada China. Kau beli daripada China. Bodoh. Itulah. Konon membangunkan otomotif negara yang lebih baik. Bagi peruntukan R&D, beli kopi daripada China. Macam orang Malaysia tak tahu. Orang Malaysia pun dah pandai bro, Google. Harap Proton, X70, X50. Gua dengar spare part tengah susah dapat. Kalau Malaysia punya kereta, kenapa spare part kena order luar? Pemilik X70, pemilik X50, tulis betapa susahnya kau dapat. Aku tahu. Spare part X70. Diorang kena kumpul 4-5 orang beli sebiji kereta buat spare part. Betul? Pemilik Proton X70. Macam gua tak tahu. Kalau betul X70 tu Malaysia punya, kenapa susah nak dapat spare part? Kenapa susah nak dapat spare part? Kalau Malaysia punya lah, X70 tu Malaysia punya, kenapa susah dapat spare part? Jawab. Otomotif negara. Otomotif negara. Waklu tukar kaliper pun kena saman. Kan? Waklu. Banyak benda yang tak logik. Rakyat Malaysia sekarang ni bukan bodoh. Banyak benda yang tak logik. Kalau nak pukul rata. Kau boleh saman exhaust bising, kau boleh saman horn ternonet, kau boleh saman modify motor, kau boleh saman modify kereta, motor kangkang, kereta kangkang, apa benda kangkang yang mana nak sama, kau nak saman lah. Saman lah. Landu tak kisah, saman lah. Tapi mana saman korang kepada syarikat utility, mana saman korang pada telco, mana saman korang pada developer, mana saman korang pada pemaju, mana saman korang kepada kontraktor, kepada subkon, kepada mankon, pada konsesi, mana saman korang? Tunjukkan gua satu saman. Satu saman berjumlah 50,000 hingga 100,000 seperti mana yang telah dikuatkuasakan
oleh KPKT, tunjukkan gua satu saman. Kalau lu power lah. Betul? Kalau lu power, lu tunjuk satu saman. Lepas tu lu tunjukkan gua apa pendidikan kepada rakyat yang korang buat. Apa pendidikan rakyat pada korang buat? Zaman-zaman rakyat tengah susah, bang. Pakai otak, bang. Engkau saman diorang, surat saman dah ada. Diorang kena fikir macam mana nak bayar. Nak bayar tu nombor satu. Nak tukar balik original tu nombor dua. Korang ni pakai otak tak? Kalau surat saman dah keluar, nombor satu, diorang nak fikir macam mana nak bayar saman. Nombor dua, macam mana nak bayar balik alat ganti original. Yang memang confirm lebih mahal. So, fikir. Fikir dengan baik. Alright? Ada nanti budak-budak yang tengah tak ada kerja ni pergi merompak. Ada budak-budak yang tak ada kerja ni pergi minta mak, minta bapak. Kau nak salahkan budak-budak beli motor second hand memang exhaust macam tu? Kau nak salahkan budak-budak beli kereta memang exhaust dia macam tu? Kena ingat, Malaysia ni bukan macam Singapura. Kereta 5 tahun lupus. Malaysia ni kereta selagi rabak tu, selagi ada road tax boleh jual. Betul ke tidak? Malaysia ni selagi kereta tu ada road tax boleh jual. Tak kisah berapa umur sekalipun. Boleh jual. So, dalam proses penjualan first hand buyer, second hand buyer, third hand buyer, fourth hand buyer, fifth hand buyer, confirm ada beberapa pertukaran alat ganti. Mesti ada perubahan alat ganti. Macam mana dia nak bayar balik? Macam mana nak cari balik? Usia kenderaan dah lebih berapa tahun? Original spare part confirm susah dapat. Kalau dapat pun mahal. Macam mana? Kena fikir. Cek mudah.com. Usia kebanyakan kereta-kereta, motor-motor second hand kat itu berapa tahun? Sebelum kuat-kuasakan benda-benda yang membahayakan rakyat. Membahayakan risiko rakyat ni. Pembayar cukai ni. Kena fikir. Yang kemudian, kedai-kedai menjual alat ganti. Yang bawa masuk exhaust daripada overseas ni. Kalau betul nak pukul semua sekali, bang. Pergi rampas exhaust tu. Landu sokong. Pergi rampas exhaust tu dulu. Pergi rampas exhaust tu dulu. Pergi rampas. Setuju? Rampas exhaust tu. Sebab kebanyakan exhaust yang ada dekat sini pun bukan original pun. Betul ke Landu cakap ni? Siapa setuju? Kebanyakan exhaust yang ada pun bukan original pun. Setuju tak? Akra original ke? Sentul ori ke? Kalau tak ori, macam mana dia nak ikut spek desibel? Logik tak logik? Kalau ori, exhaust tu ori, kalau Teminoni ori, diorang dah check berapa desibel lah. Persoalan sekarang, exhaust kat Malaysia ni, ori ke tak ori, bang? Habis kalau kita, pembeli, untuk beli alat ganti, contohnya untuk prestasi, untuk performance, kena kelentong. Bang, ini ada Temi bagus punya, murah punya. Ini ada Akra, baru bagus punya, murah punya. Pakai, bunyi kuat. Melebihi desibel. Salah siapa? Kau tak cek pula kedai-kedai yang menjual. Setuju atau tidak? Kan? So, di zaman KWSP pun telah menerangkan bahawa 30% rakyat Malaysia sudah hampir ataupun zero ataupun tinggal RM100 dalam akaun satu. Dengan pekerjaan-pekerjaan, banyak-banyak industri masih terkesan. Dengan perintah kawalan pergerakan yang masih tidak boleh melintas negeri. Think about it. Adakah wajar atau tidak untuk mendapat saman yang sikit-sikit ataupun lebih wajar untuk korang saman yang lebih besar? Satu kesalahan RM50 hingga RM100 syarikat utility yang dah dikeluarkan
oleh KPKT. Rujuk balik. Rujuk KPKT. Jangan rujuk gua. Rujuk KPKT. Diorang yang dah keluarkan. Anak-anak ikan, budak-budak nak hidup ni lah. Dengan nak cek makan ni lah. Beli motor second hand kat mudah.com. Dengan niat nak jadi food pantek. Nak jadi grab food. Kena-kena rock-block. Habis kena baru nak mula hidup. Boleh kuat-kuasakan, boleh pakai otak. Bila kau nak kuat-kuasakan? Bank-bank pun bagi moratorium. Bank-bank pun bagi moratorium. Owner rumah pun, penyewa-penyewa rumah pun ada boleh berdiskus. Owner rumah boleh discuss dengan penyewa rumah. Lambatkan sikit tempoh. Nampak tak pihak-pihak yang ada otak ni? Bagi tempoh, bagi can, bagi peluang. Betul tak? Inilah nama membantu rakyat. Bukan menyusahkan rakyat. Betul ni. Banyak benda yang kita nampak kelakar lah. Bukan gua cakap salah kau akan saman. Tak salah. Gua cakap sekali lagi tak salah. Gua lagi suka polis saman budak-budak yang merepek-repek ni. Tapi biar kena pada orang dia. Biar kena pada orang dia yang buat salah. Engkau beli Viva. Meter boleh sampai 1.6. Adakah original Viva tu kau bawa kau bawa 1.6 sepanjang masa? Tidak. Dia menjadi kesalahan dia apabila kau bawa melebihi laju di lokasi-lokasi tertentu. Saman. Tapi pakai Viva yang meter boleh pergi 1.6, 1.8, tak salah. Samalah juga dengan exhaust ni. Tapi bukan yang exhaust buluh yang keluar api tu. Itu patut saman. Memang patut kena saman. Yang keluar video tu kan. Yang keluar api tu kan. Patut kena saman. Tengok. Jadi benda ni, jangan sebab 1-2 orang punya kes yang korang viralkan, lepas tu kau nak saman semua orang. Zaman tengah susah. Jangan. Rakyat benci korang nanti. Rakyat benci, rakyat tak suka. Bagi peluang. Memiliki exhaust custom tak salah di negara luar. Industri ni bro. Termino ni, Accra, Sebring, Two Brothers Racing. Industri bro. Kan? Industri nama itu. Siapa yang mampu boleh tukar untuk performance. Tak salah. Malaysia nampak ubah surat exhaust salah tu saman. Berfikir dengan lebih waras. Sebagaimana kita faham Malaysia ni kadang-kadang arahan daripada atasan ni kat bawah tak berfaham. Betul tak? Zaman PKP banyak yang kena saman yang sepatutnya tak kena saman. Banyak kena saman yang sepatutnya tak kena saman. Ismail Sabri kena jelaskan balik. Tapi itu Malaysia. Menggelabah lebih. Stres bro. Stres. Gua lagi stres dapat tahu. Karaoke dah buka belum? Karaoke dah buka. Karaoke tak buka lagi. Tapi TGV Pawagam dah boleh buka. Alhamdulillah Pawagam boleh buka. Karaoke belum boleh buka. Sebab 2 hari lepas jiran gua ni dia ada karaoke. Nasib baik tak nyanyi lagu Jacqueline Victor. Nasib baik dia tak nyanyi lagu Jacqueline Victor. Dia dah stres agaknya PKP. Dia menghimpit dengan mesra, dan kerananya aku hilang darah dan menjerut ingatan, dan menjadi kenangan bila raut menjelma. Tak kulayar bahtera di ombak ganas menghempas, pelayaranku terkandas. Lagu Atan dia nyanyi bro. Sakit jiwa bro. Tapi lagu Jacqueline Victor, tolong jangan nyanyi. Gua dah dapat banyak aduan dah lagu Jacqueline Victor. Okay? Okay. Jadi itu saja. Itu saja gua punya luahan hati sebagai rakyat dan juga sebagai brothers kepada korang semua. Kita ada banyak brother dalam polis, dalam JPJ, dalam JKR, dalam PBT. Cuma kita mohon. Kadang-kadang macam gua cakap, anggota kena keluar saman, arahan. Bukan salah diorang pun. Buat kerja. Tak salah.
Arahan dia tingkat atas ni. Fikir ke tidak? Anak buah gua ni, saudara-saudara dia pakai tak? Pergilah flat polis. Pergilah flat polis. Sebelum kau nak pergi rumah-rumah orang ni, duduk flat polis dulu. Tengok berapa banyak exhaust. Mana tahu kan? Takkan tu pun nak marah. Berapa banyak warrant tangkap. Kita tak tahu. Basic je sekarang ni zaman susah. Jangan susahkan orang. Permudahkan. Kan? Permudahkan. Saat-saat lagi ada anak buah korang. Hello bang. Pinjam duit abang. Kenapa ni? Pinjam duit nak bayar saman, nak exhaust. Aku polis, aku pula nak kena pinjamkan kau. Aku keluar saman tadi kat budak. Yelah motor saya tu bang. Punai. Yang punai tu. Keluar saman kat orang. Kan? Orang tak mau berbayar, minta kat saudara-saudara, kena batang hidung sendiri. Kena ingat, kita Melayu bro. Kan? Kita Melayu. Kan? Nak bayar saman kan kena call saudara. Betul tak? Jangan nanti yang kena saman tu call korang juga nak pinjam duit. Ni Malaysia bro. Nak bertindak, biar lebih pandai. Kan? Biar lebih bijak. Kan? Nombor satu, macam gua cakap tadi, mana kempen kesedaran yang dianjurkan oleh JKJR dah tak ada, dah mati lah. Majlis Keselamatan Jalan Raya. MKJR masih ada lagi. Di manakah gunakan kempen keselamatan oleh pihak JPJ? Di manakah kempen keselamatan oleh pihak-pihak trafik? Mesti ada sebelum keluar saman. Kalau tak boleh, tak ada duit untuk buat kempen keselamatan sekalipun, bagi peluang. Oh ni, exhaust kau bising ni. Aku bagi amaran. Bagi amaran. Boleh. Bagi amaran dulu. Guna budi bicara. Zaman tengah susah bang. Zaman tengah susah. Jangan disebabkan oleh penguatkuasaan ini. Benda memang salah. Gua tak cakap tak salah. Salah. Kan? Pilih waktu yang lebih sesuai. Waktu rakyat ada duit. Kau saman orang tak ada duit. Macam mana? Macam mana kau nak saman orang tak ada duit? Orang tak ada duit tak boleh bayar. Betul. Last tunggu orang tangkap je. Bila dapat orang tangkap, jadi masalah lebih besar. Buat U-turn dekat roadblock. Membahayakan pengguna jalan raya lain. Ni banyak berlaku. Banyak berlaku. Tak percaya tanya budak-budak yang jaga roadblock. Lari roadblock sebab apa? Oh, ada kes. Saman side mirror tak bayar. Berlaku. Gua sendiri pernah follow roadblock. Gua tahulah. Yang lari sebab signal tak hidup. Kan? Banyak benda berlaku. Ini lagilah dapat warrant-warrant tangkap zaman tengah susah yang memang tak ada can untuk bayar. Nombor satu, tak boleh bayar saman. Nombor dua, tak boleh bayar beli barang alat ganti original. Kena ingat, dia dua benda berkaitan ni. Satu saman keluar, tapi dua beban dia dua. Satu bayar saman. Nombor dua, nak dapatkan alat ganti original. Kena ingat, boleh buat, tapi bukan waktu rakyat tengah susah. Fikirkan. Okey, itu saja daripada gua Alando Zawi. Jadi kepada korang yang dah order baju ni, warna biru gelap ni, tunggu. Malam ni sampai esok pagi gua buat. Tag, share, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuh tu kali. Utuh.